Hello, saya akan gunakan laman web Khan Academy untuk buat beberapa soalan. Dan kali ini kita akan pergi ke arah yang lain. Kita akan lihat graf fungsi trigonometri dan kita akan cuba cari persamaannya. Jadi mari kita mulakan dengan soalan di depan kita. Jadi kita tak tahu sama ada ia lengkung sin atau lengkung cosine, tapi saya rasa ia adalah salah satu daripada mereka. Sebenarnya mari kita jawab soalan tu dahulu. Awak rasa lengkung apakah ini? Lengkung sin atau lengkung cosine? Apa bezanya? Atau apa perbezaan yang senang untuk membezakan antara dua ini? Apakah sin kosong? Apakah sin kosong? Ia boleh jadi kosong darjah atau kosong radian. Jika anda ingat dari beberapa modul yang lepas atau anda ingin guna kalkulator, sin kosong ialah kosong. Dan apakah cosine kosong? Cosine kosong, jika anda ingat dari modul yang lepas atau anda nak guna kalkulator, cosine kosong ialah 1. Graf yang kita ada di sini ialah apabila x ialah kosong, bila paksi x ialah kosong, fungsi bukan kosong. Dalam kes ini adalah 1/2. Ia memberitahu kita ini bukan lengkung sin. Walaupun sebentar lagi kita akan belajar ia boleh digerakkan ke lengkung sin. Ini bukan lengkung sin, ini adalah lengkung cosine. Anda mungkin tanya, jika ini adalah lengkung cosine, kenapa f kosong sama dengan 1/2 atau 3/2 dan bukan 1? Kerana saya baru cakap yang cosine kosong ialah 1. Saya baru je cakap. Ia adalah kerana ia mesti menjadi perkali. Di sini, mari kita panggil ini A. Yang menukar amplitude lengkung cosine ini. Dan jika anda ingat dari modul yang lepas, anda rasa apakah A? A ialah amplitude lengkung itu. Dan apakah amplitude lengkung itu? Amplitude lengkung ini, jika kita lihat berapa banyak ia bergerak ke atas dan ke bawah paksi X, ia bergerak sebanyak 3/2 atau 1/2 yang kita cakapkan tadi. Lihat ia naik sebanyak 3/2 dan turun sebanyak 3/2. Jadi mari kita tulis itu. Jadi kita tahu ini adalah 3/2 cosine X. 3/2 cosine X. Betul? Kita tahu fx sama dengan 3/2 cosine X. Dan kita boleh guna formula yang kita belajar dalam video yang lepas, yang ia sama dengan 2 pi per tempoh X. Jadi sekarang kita lihat pada graf dan cuba selesaikan apa tempoh graf ini.
Sekarang berapa radian ia ambil untuk graf itu mengulangi diri ia semula? Apabila saya klik hint, ia suruh kita lukis tempohnya. Jika anda pergi dari apa-apa titik dan kemudian ikut lengkung ke titik yang sama, anda nampak berapa panjang tempohnya. Ia memberitahu kita, dan anda boleh mula dari apa-apa titik kepada titik yang lain. Anda boleh pergi dari titik ini dan turun ke bawah, naik atas semula, turun semula ke bawah, dan anda boleh nampak yang panjang ini adalah 4 pi. Jadi kita tahu tempohnya ialah 4 pi, dan kemudian saya boleh klik butang hint lagi dan ia memberitahu kita benda yang kita sudah cari, amplitude kita sudah dapat, iaitu 1/2. Mari kita guna satu tempoh kerana kita sudah tahu nilai amplitude-nya. Jadi tempohnya kita sudah pun dapat, iaitu 4 pi. Mari kita tulis itu dalam persamaan kita. Jadi fx sama dengan 3/2 cosine. Fx sama dengan 3/2 cosine 2 pi bahagi dengan tempohnya dalam kes ini ialah 4 pi x. Ia sama dengan 3/2 cosine daripada 1/2x. Jika anda lupa formula ini, saya cuba fikir tentang apa tempohnya. Cara saya fikirkannya adalah perkali pada terma 6 yang mengukur berapa kali kitaran graf tersebut. Dalam 2 pi radian. Mari lihat jika saya boleh terangkan dalam konteks soalan ini. Jadi soalan ini, jika kita sudah mula pada kosong dan kemudian 2 pi di sini, berapa kitaran kita boleh buat apabila kita sampai ke 2 pi? Kita mula di sini dan kita balik di sini dan kemudian kita di 2 pi. Kita baru saja setengah jalan daripada kitaran. Jadi itu adalah perkali pada terma x. Itulah cara saya mengingati ia. Saya boleh kata itu adalah 3/2 cosine daripada berapa kitaran yang saya siap dalam 2 pi radian. Saya hanya siap separuh daripada kitaran. 3/2 darab cosine 1/2x. Itulah fx kita. Mari kita buat satu lagi soalan. Baiklah. Okey, ini agak menarik. Perkara pertama, dengan hanya memeriksa ia, kita boleh tahu apakah amplitude-nya. Ini agak senang. Berapa banyak ia bergerak di atas dan di bawah paksi X. Ia hanya pergi sebanyak 1. Jadi kita tahu yang per kali darab fungsi sin atau cosine ialah 1. Jadi mari kita tuliskan ia. Mari kita tuliskan yang amplitude-nya sama dengan 1. Amplitude sama dengan 1. Sekarang mari kita cuba cari jika ini adalah fungsi sin atau cosine.
Dalam soalan yang lepas kita kata sin kosong ialah kosong. Dan kosin kosong ialah 1. F kosong, fungsi ini ialah kosong. Jadi kita tahu ini bukan fungsi sin yang bergerak. Kita ada satu lagi informasi, ia adalah fungsi sin. Perkara terakhir yang kita nak buat, kita boleh cari tempohnya atau kita boleh guna cara yang saya baru tunjuk bila kita kata berapa kali ia membuat kitaran dalam 2 pi radian. Jadi mari kita guna cara itu dan kemudian kita akan dapat perkalinya. Jadi mari kita lihat. Sebenarnya papan graf ini tak pergi ke 2 pi. Tapi kita tengok ia membuat satu kitaran, 2 kitaran, dan saya buat 2 kitaran dalam pi radian kan? Kerana saya berada di X sama dengan pi di sini. Jadi jika saya buat 2 kitaran dalam pi radian, kita mesti mampu buat 4 kitaran dalam 2 pi radian. Atau kita boleh mula di sini. Sebenarnya ini lebih baik. Pergi dari negatif pi kepada pi, itu adalah 2 pi radian. Jadi kita habiskan 1 kitaran, 2 kitaran, 3 kitaran dan 4 kitaran. Kita tahu apakah perkali pada perkali X. Kita tahu ia adalah sin 4X. Jadi jawapan di sini ialah Fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1 kerana itulah amplitude. Amplitude darab sin 4x. Sin 4x. Saya rasa kita boleh buat satu lagi soalan. Dan saya nak anda jangan ikut saja apa yang saya beritahu anda. Saya nak awak fikir tentang kenapa mengira berapa kitaran dalam 2 pi radian masuk akal. Kemudian fikir tentang unit bulatan. Atau fikir balik kenapa formula itu 2 pi bagi dengan tempoh ialah perkali. Fikir kenapa ia masuk akal. Jika anda sedar kenapa ia masuk akal, anda tak perlu menghafalnya. Mari kita buat satu lagi soalan. Baiklah. Jadi apakah amplitude di sini? Mari kita lihat. Amplitude ialah 1/2. Jadi mari kita buang benda yang lama ini. Okey. Jadi amplitude sama dengan 1/2. Dan berapa kitaran ia lengkap dalam 2 pi radian? Mari kita lihat. Jika kita mula di sini, ia seperti separuh lengkap. Kerana ia mengambil 4 radian untuk melengkapkan seluruh kitaran. Jadi ia hanya separuh lengkap. Jadi kita boleh fikir dengan dua cara. Kita boleh kata yang tempohnya sama dengan 4 pi.
Kerana itulah tempoh untuk melengkapkan satu kitaran, atau kita boleh kata ia boleh lengkap separuh kitaran dalam 2 pi radian. Perkara terakhir kita perlu cari, adakah ia fungsi cosine atau sin. F0 ialah kosong. Betul? Jadi ia fungsi sin yang tak bergerak. Jadi kita sudah siap. Kita ada fx sama dengan 1/2. Kita dapat tahu ia adalah fungsi sin. Sin apa? Berapa kitaran ia lengkap dalam 2 pi radian? Ia hanya lengkap sebanyak separuh jadi ia 1/2 sin daripada 1/2 x, atau kita boleh guna formula fx sama dengan 1/2 sin. 2 pi bahagi dengan tempoh x, kerana 2 pi bahagi dengan tempoh sama dengan 2 pi per 4 pi yang sama dengan 1/2. Saya rasa soalan-soalan ini telah membantu anda memahami bab ini. Dan saya nasihatkan anda untuk buat latihan dalam laman web Khan Academy. Sekian, terima kasih.